Assalamualaikum dan apa khabar pendengar-pendengar dan siapa yang melihat podcast ni. Jadi hari ni dalam podcast tak bernama, hari ni aku ajak seorang artis multidisciplinary iaitu Azim Jagstar. Jaksa. Hey. Jadi sebelum aku suruh Bang Azim introduce diri dia, aku nak promote sikit. Promote dia ialah siapa yang belum subscribe lagi kat YouTube aku, tolonglah subscribe. Salah satu manfaat subscribe ialah korang akan hilang rabun jauh korang. Jadi tolonglah subscribe dan jangan percaya apa yang aku cakap tadi. Jadi last support Coffee. Kalau korang nak support podcast ni, subscribe, like, share. Lagi apa lagi ya? Aku ada buat zine. Boleh beli online. Aku harap aku dah settle shop online bila publish episod ni. Jadi ya, yang tu saja. Jom kita mulakan kita punya sembang. Jadi Bang Azim, Okay. kenalkan diri bang dari mana pun ikut bang. Okay lah. Nama aku Azim Jagstar. Tu nama panggilan je lah untuk as a artist. Actually as a performer. Performer. So Jagstar tu came from Juxtapose, nama band. So band tu all siblings band. Kita orang 5 beradik. Aktif dari sekitar tahun 2006 sehingga 2011. Tapi band tu nak kata bubar, kita orang tak bubar, tapi tinggal mostly tidur. Lepas tu aku yang nombor 3. So nombor 4 dengan 5 ni diorang ada band lain. Band lain tu called SOG. Okay. So diorang yang masih aktif dan aku ni mostly like macam someone from behind lah, tulis lagu untuk diorang or do design, buat artwork. So all of their album cover semua aku yang buat. For the past 8 years. Eksklusif lah untuk adik-adik. Okay, so nama sebenar aku Raja Azim Izaham. Lahir KL tapi membesar Perak for almost 17 years. So education, aku sekolah kat Taiping, sekolah rendah, pindah Ipoh, Skater Avenue, and then sekolah Anderson. So sekolah Anderson ni famous with people like Lat. Lat. Lepas tu rasanya seorang lagi budak Anderson, Project Rabak, Jayzwan. So Ipoh. Dan aku masuk MRSM Langkawi 2000, around 99 year 2000. MRSM Langkawi. After that aku enroll to architecture school, UiTM. Okay. Architecture, aku habis aku punya part 1 ni, Bachelor Science. Kerja few years. In between kerja from architecture tu aku pernah buat animation, 2D animation for various studios. Jadi animator lah. That's when aku start fikir macam a different career path. So around 2009 aku quit aku punya job. Macam masa tu architecture designer dekat one firm dekat Taman Desa KL. Aku quit 2009. Aku decide untuk macam focus on the band, focus on aku punya art. So art pun masa tu still tak boleh nak define aku nak buat apa. Maksudnya macam nak jadi painter ke, nak jadi graphic artist ke, illustrator ke, tapi masa tu more to illustration actually. So aku started at bottom where art bazaars, art for grabs. Buat booth semua macam tu. Booth or do commission work, mural dan sebagainya lah. Basically daripada design macam mascot untuk Tune Talk. That was 2011 macam tu. And then to kecil-kecilan lah, illustration. Even pernah buat portrait orang. Basically aku cuba lah. Okay, so basically that's background aku lah. And then aku dah jadi visual artist since then until now. Okay juga. Ipoh ni memang satu port yang ni kot. Dia kebetulan dia best lah sebab sebenarnya aku punya exposure art because parents aku sebenarnya both art graduates from ITM. 70s. So arwah bapa aku Raja Azham, dia curator, director Museum Ipoh. Museum Darul Rizwan. So dia actually the first director and basically orang yang set up the museum lah. So masa tu under Tan Sri Ramli Talib, and I think masa tu dia orang is active having museums. Diorang ada dia punya own lembaga museum Negeri Perak.
So okay. dia bukan under Persekutuan, bukan under Muzium Negara. Okay. So diorang buat Kompleks Sejarah Pasir Salak, and then Istana Kenangan Kuala Kangsar. So basically bawah arwah bapa aku ni ada a few museums, Beruas, semua, dan banyak art exhibitions juga terlibat dekat Ipoh tu. Dia macam at one point dia penaung, dia ni penasihat Persatuan Pelukis Perak, Angkatan Pelukis Perak. So dia so kita orang exposed by that dari kecil in a way. And then around 2000 around 95-96 tu, antara negeri yang the only negeri yang ada festival seni sendiri. Masa tu Joshang pun tak ada lagi lah. Georgetown pun tak ada lagi. Ipoh okay. Showcase. Ipoh Showcase lah. Ipoh Showcase ni macam antara the icon dia orang memang LAT lah masa tu. Okay. Kan LAT adalah ikon untuk event tu. Dan tapi dia orang buat macam-macam. Macam masa tu lah Raja Syariman, Hanim Khairuddin, Kamal Sabran. Aku dah jumpa dia orang ni when they were just like baru start kan. So tapi aku macam budak sekolah rendah. Aku sekolah rendah lagi. Time tu. Baru masuk form 1 96. So aku exposed to all these things. Tapi basically maybe Ipoh ada something yang macam tu masa tu. So even after aku pergi lah boarding school ke, masuk universiti ke, aku still ada that macam I want to be a creative person. Tapi masa tu kau tak tahu lah aku nak jadi pelukis ke apa. That's why masuk architecture pun it's somehow in line dengan apa yang aku nak. Just that bapak aku tak bagi ambil fine art. Walaupun background walaupun dia musician, dia ambil industrial design badan, tapi dia kata jangan ambil art. Kau budak sains, keluar MRSM, ambil architecture, at least lukis, sains, balance. Bagi balance lah. Tu dia punya logik. Dan aku macam okay, let's do this. Tengoklah macam mana. But bila kerja lain lah. Kerja reality dia bukan macam kau boleh belajar, and it's always fun bila kita belajar tau. We still get to explore. Bila kerja, if you don't own the firm, the office tu bukan kau punya. So masa tu aku pula dah macam memang nak own aku punya work. So aku dah ada that niat, I want to own this, even align. Tapi kalau aku kerja for someone, architecture, benda yang kau buat tu bukan kau punya. You being hired. Kau trade masa kau untuk kerja dengan orang kan. So that's what yang aku tak boleh terima. Tapi tak boleh lah, aku tak nak in that condition lah. Lepas tu jadi habis arkitek tu terus lompat jadi artis ke macam mana? Dia ada 2 tahun setengah aku kerja in architecture related field, 2 tahun setengah. And dia ada setahun lebih, almost 2 years pula, maybe more on animation. Animation tu macam in between two firms tu, aku pergi setahun kerja dekat Animasia, yang buat bola kampung. And then aku pernah kerja kat Tinker Studios. Bukan Tinker tu, dia sebelum jadi Tinker. Bukan. It's not even that Tinker. Dia ada another animation studio. Okay. So dia basically aku cuba nak cari diri aku jugalah at that time. Aku tak nak jadi arkitek, nak jadi someone else. Jadi sebelum keluar tu sambil-sambil tu buat benda lain. Then macam almost every week gigging. Kau main game, main music kan. So that one kau spend more money. Kau tak buat duit pun. Bila kau kalau nak perform, siap, kita orang pernah pay to play gigs. Kau bayar untuk main gig. Just to get exposure. And time tu venue tak banyak, kita organize gig sendiri apa semua. Memang all out ini. So kita orang DIY lah. DIY design poster sendiri. Lepas tu carilah photostat machine kan. Macam malam-malam buat kerja. Tu macam photostat sikit, nak buat flyers kan. So macam it's hasil lah. Kau kena hasil lah masa tu. Tapi ada setengah yang kata yang waktu-waktu tu yang korang akan kenang selamanya banding dengan waktu dah ni. Yes. But it's more about bila kau reminiscence benda-benda tu, kau tahu macam it's been long. Like, macam bila aku nak fikir balik, it's like wow,
10-12 years ago lah benda ni. Bila fikir balik, orang tanya, oh kenapa Juxtapose tak release ke album yang kita orang record tu, contoh. It was 2011, but around the same year bapak kita orang meninggal. And then masing-masing abang-abang aku dah kahwin, ada anak on the same year. Aku macam, wah, okay, kita orang tak, we didn't even push the band further. Tak pernah even like around the same year kita orang siap nominate dalam juara lagu. Sebenarnya kita orang active lah masa tu. Dah macam approach, kita orang approach untuk publish under Luncai one point in talks, tapi hanya a few songs je publish under them. Tapi kita orang tak release the album. We a lot of reasons lah. Okay. So tapi yang go through is the kembar yang SOG tu lah. Yang tu SOG lah. Dia orang lah yang macam all out active until now. Until dia orang juara lagu recently. So aku rasa macam everyone kena bawa path masing-masing. Nak kenang tu just nak kenang the titik-titik where kau start ni, kau buat ni kan. So starting dia memang betul-betul daripada muzik sebenarnya muzik. Animation. Bila fikir animation, not so animation aku exposed by macam time zaman tu aku start beli magazines like ada Juxtapose magazine. Nama band aku Juxtapose, tapi back ni ada magazine. Reference aku dia bukan local art scene. Reference aku at one point memang bukan apa yang we can find here. Aku went online, tengok illustrators, tengok macam artis yang macam dia bukan fine art based sebenarnya. Diorang ni macam illustrators lah. Artis like illustrators always the one yang macam reference aku. Macam David Cho, James Jean, artis like that. Diorang macam sebenarnya illustrator based. Macam Kim Jungi. Dia artwork, drawing. Itu comic artist. So bila aku start join pun aku based on drawings lah sebenarnya. Sketching, drawing, aku jual drawing. And masa tu even doodle, we don't use word doodle, we just cakap is illustrator. Tapi style tapi penting. Tapi lama-lama bila orang start guna perkataan doodle, aku dah move away from that. Dia overhype of the doodle term tu. Tapi sebenarnya it's just drawing, it's just illustration. It's just like technique. Doodling as technique kan. So and then aku start exhibit 2011 masa Art for Grabs dekat Annex Central Market. Ada seorang curator yang sekarang ni ramai orang kenal as Sharmin. Sharmin Parameswaran. Dia masa tu masih dalam sektor corporate. Tapi dia nak buat satu exhibition. Dia first exhibition, curated exhibition yang dia first time nak terjun. First time buat exhibition, lepas tu kau orang pertama yang sebab dia datang recruit artis from bazaars, bukan dari gallery, dia macam tu. Dia pergi art spaces kan. So dia beli something from aku, the next day kan Sabtu Ahad, the next day dia datang and dia do you do exhibitions? Do you want to join an exhibition? Going to happen somewhere next year, 2012. Okay, so aku kata okay. And that was aku punya first exhibition, group exhibition dengan a few other artists dekat White Box. White Box 2012. White Box Publica. Dia macam mana kau orang buat exhibition? Memang curator tu datang? Ya, dia datang, dia recruit. Okay, dan dia cakap apa dia nak. Of course kau jumpa, kau kena sit down lah apa yang dia orang nak. The idea dia for semua tu. The idea of the exhibition is what. So some curators dia takkan dictate kau. Dia just maybe yang dia apa yang boleh dictate kau adalah space, timeline, deadline, benda tu. Tapi dia kata you buat apa you nak. So aku buat like 7-8 artworks, medium size, small size. Tak ada yang paling besar pun maybe macam 4x3 kaki. That's the biggest. Itu consider macam besar lah untuk aku. 4x3 kaki kan. Then we just submit and almost sold out actually. Aku out of 8, 7 work was sold. That's when aku rasa macam there's no turning back.
Bila aku start exhibit macam tu. So macam from that year aku just keep pushing lah. Macam setahun 10 exhibition up to macam around 2013-14 tu dah 20 exhibition per year. Oh wow. Tapi aku rasa kalau kata accumulate until now aku lah more than 170 exhibitions. Oh wow. Throughout Dia that 10 years. start daripada yang Syamin tu, lepas tu just keep on going. Sebab first exhibition aku dengan Rantai. Okay. 2009. Yang tu just macam tahun tu maybe aku join satu exhibition je. Terus masa aku quit job, buat something, hantar kat Rantai dekat Red Bungalow. And then around the same year or the next year 2010, Rantai occupied space dekat sini. Dekat balai seni ada kotak seni or something. So pernah exhibit dekat situ juga. Aku rasa tu tahun 2010. So tapi masa tu macam setahun 3 exhibition. Dia tak nak build up confidence. Confidence tak tahu masa tu kalau aku approach gallery kena reject, kena basically dia punya irony is tahun 2010-2011 aku pernah approach galleries, rejected, cuba masuk competition, rejected. Until 2011 juga aku masuk Malaysia Emerging Artist Award. Organised by Chandan Gallery, now dah defunct. And also House of Mata Hati, which sekarang kenali sebagai Home Art Trans. So diorang organize pertandingan tu, aku selected as one of the finalists. Oh nice. So that is also yang buat aku rasa macam this is it. Tapi exhibition kat White Box tu the first one yang aku macam macam sedar aku boleh buat ni. This is what okay. yang aku look for. Sebab aku masih berniaga kat Art Bazaar until 2015 actively. Tapi around the same year tu juga macam exhibitions one after another. Dia sambil buat exhibition tu still aktif kat Bazaar tu lah. Bazaar is the most of the income aku lah. Macam almost every month aku join one at least. Okay. Dia pernah macam the same around 2012 Art for Grabs. Art for Grabs dia every 3 months. Macam aku pernah hari Sabtu buka booth, barang almost habis. Malam tu aku tak tidur sampai 3 pagi buat benda baru aku nak jual besok tu. That's how crazy sometimes. Macam aku ingat buat sikit macam contoh 2014, 2015 aku pernah buka bazar sales. Kau bayar booth ni kadang-kadang time tu 200-300 je untuk over the weekend. The most aku pernah make like 5k. Oh wow. Artwork, jual work sendiri. Kau bukan jual work orang lain ke apa. And then around the same time 2014 tu aku dengan artis nama Adi Putra Masri dan juga Latif Maulan, kita orang founded a space called Titik Merah. Titik Merah Collective. So aku rasa that's aku punya prime lah, macam 2014, 15, 16 tu macam prime macam buat kolektif. Dah peak dah. 2014 tu aku punya first solo exhibition dekat space Titik Merah kat Publica Art. So 2015 the first residency aku pergi Seremban under 9 Art Residency. Then 2016 aku pergi Taiwan for the first time. Aku menang award Young Art Taipei, Young Art Award. Yang tu hantar sendiri lah dia punya Itu under Artemis. Artemis basically macam ni, Artemis pun nampak work aku dekat exhibitions. Kan, dia pernah nampak work aku bazar, dia beli. Lepas tu dia tengok kat exhibitions. At one point dia tak suka work aku, tapi bila after the residency yang dekat Seremban tu, exhibition tu kita buat kat sini lah, kat KL. Dia tengok, dia select aku untuk they want to nominate one artist under them to go for the award dekat Taiwan. Dan aku menang top prize. Nice. So, dengar juga yang tu masa interview dekat apa, cari kerja, mau kerja tu. So bila aku pergi sana tu lah, kau imagine galleries yang reject aku punya work, atau macam exhibit work aku sekali sebab tak jual terus tak contact aku dah. Back in 2011, 2012 tu balik lepas menang call macam ada tak work available, nak tak buat exhibition. So macam that is the dia macam dia pusing lah. Macam kau akan macam Malaysian art scene kecil, and then so easy for words to macam kau buat something people will be aware. Sometimes kau tak hebahkan pun orang akan. Tapi masa tu aku dah attach dengan Artemis lah, Artemis Art. So aku dah exhibit foreign exhibitions dekat Taiwan, dekat Manila, apa semua aku buat dengan diorang.
Oh, memang. until now. Sampai sekarang. Okay. Sekarang. Jadi ni soalan yang aku rasa tak boleh lari dah. Pandemik macam mana itu? Okay, dia lawak sikit pandemik ni. Sebab bila kau cerita 2018 dah peak dah. Lepas tu dah macam pandemik. Dia punya peak tu 2017 aku pergi UK and Kazana. Okay. Aku the first artist together dengan Azam Aris. Pergi sana. And then 2018 aku buat exhibition to Google, right? Okay. And then 2019 aku ada residency dekat Rimondahan for 5 months. Okay. Lepas tu basically macam biasa, dia pandemic kan. Yeah. It's main peak lah sebab one thing after another just keep going kan. Pandemic hits, aku rasa dia affect more to people yang baru nak start. For someone yang dah macam established, macam batch aku kan. Walaupun sales turun apa semua in a way lah. Bukan sales turun, sebenarnya no shows tu je. Kau tak ada show, kau tak ada macam avenue. Kau guna social media, tentu you use social media. But what happened dengan aku punya keadaan is, aku dapat banyak commission work. People buy my works through macam IG apa semua. Somehow. So aku sustain until now a lot of that. Sebab kira masa tu dia bukan collector yang biasa datang kat kau, tapi dapat aku rasa 90% of buyers between 2020 until now adalah buyers baru. Okay. So that's yang that is the condition yang aku rasa macam pelik, tapi aku jumpalah reason dia. Bila people cannot travel, they always have that chunk money. Not everyone is affected by pandemic like how things wawarkan kan, kata kau tak ada kerja lah apalah. Most B40 yes akan ni. Even the middle income people kan, they still have the money, and usually these people go travel. Imagine almost 2 years kau tak travel, duit tu pergi mana? Betul. So diorang duduk rumah hari-hari, they look at the same wall, they feel like nak painting lah, I need to put something lah. So these people like commission works, beli work sedia ada apa semua, and new buyers, new collector yang first time. Aku engage a lot with people yang this is my first painting. Memang time tu. Jadi macam gateway untuk get into collecting art through aku punya work. Sebab aku akan promote orang lain juga. Aku guna the Titik Merah platform tu macam promote work kawan-kawan or work orang lain. So diorang ada option. So they stick with me in that sense lah. Okay. Pandemic bagi aku okay. And then that's when aku macam cuba tolong few other artists by macam aku pernah buat, aku put out kat IG online, jual work, half of the sales will go to my fellow artists and not making it yang susah, yang perlu dana. So some of the money aku tolong musicians. Macam adik-adik aku circle diorang, ada yang macam they need that dana on macam to pay for the sewa dan equipment apa semua tu. Basically diorang tak ada show, tak ada income. Nak buat recording tak boleh. Macam mana? Kalau at least artis aku boleh duduk studio, tiba-tiba ada orang nak beli, okay simpan dulu. Itu gig apa masuk, semua tak ada. Ni diorang gig tak ada kan. So I use that money to tolong lah. Tapi now dia dah start normal, right? So macam so everything just slowly getting back to the ni lah. Okay. So like what is Muse sebang yang paling utama? Sebab mungkin memang random macam tu kan, tapi mesti ada satu point like aku selalu guna ni sebagai reference aku untuk memulakan. Dia tak ada spesifik tau. Macam aku rasa no matter what, aku tak boleh letak a person as a muse atau a country as a reference or macam aku tak boleh letak tu sebab aku go through this life, ada phase, ada fasa-fasa kita panggil. And then sometimes bila kau fikir balik, everything is just centered on kau dan melihat apa-apa keadaan. So work aku ikut condition aku masa tu. So aku tak ada specific muse, tapi kalau kata masa tu dia sama ada kau punya work is about the society or surrounding, atau masa tu work tu is all about introspection. Introspection ni pasal dalaman lah. So whatever work yang keluar tu, dia between that two je. Atau how this both akan related to each other. Bila kau letak work, society tengok and dia akan faham a narrative.
Tapi sebenarnya work tu personally is about introspection aku on something else. Sebab at the end of the day, society is a accumulation of all individuals. So whatever perasaan seorang-seorang kau ni is relevant bila kau letak diri kau as part of society. So kalau orang lain tengok, they can relate. So aku tak ada, maybe muse yang sebenarnya berbalik pada diri sendiri. Kau boleh minat orang, tapi lalas dia about kau punya perasaan terhadap orang tu. It's all about you again. Okay. Muse bang sepanjang bahkan berubah ikut pengalaman abang, apa yang dia boleh lah kalau kata yes aku suka kat aku punya girlfriend, and like some works is about her, tapi not to a point like she became the muse for my body of work, the whole thing. No. Okay. Sebab at the end it's always about apa kau rasa kan kau buat ni. Apa kau punya reaction on something. The next month kau buat work pasal an issue, and then after that kau buat work pasal kau punya own mental health. So aku rasa dia tak ada kengkangan lah. So maybe not to say, sebab some artist dia ada muse kan, dia buat work dia punya fine kan. Setengah artis memang ada tu cara dia. So aku rasa method and approach kau dalam bekerja, dalam membuat artwork ni berbeza-beza lah. Macam aku rasa aku punya dia ada circle and ada point-point yang berbeza-beza, tapi dah lama dia akan patah balik. Ke situ balik. Satu macam contoh, this is fasa aku buat black and white je. Tiba-tiba aku start buat colour, and then suddenly dia akan go extreme to colours, dan lama dia akan start monochromatic balik. And then hitam putih balik. Okay. Dia ada cycle. Dan aku perasan benda tu akan happen every 2-3 years. Same. Dia macam mana bila orang tengah blur ke apa benda jadi macam mana? Dia tiba-tiba jadi. Kau tak boleh define lah. Dia tak tahu macam sometimes macam okay, kau suddenly start black and white, and suddenly memang the next few months tu black and white je. Wow. Macam baru ni the past 6 months merah. Merah. So that one on colour je. Not about subject matter, not about itu lagi macam subject matter recently ada certain figures. Orang kepala burung. Aku dah selalu buat, tapi macam intense right now. Or maybe kalau kau kata muse aku apa, aku ada 2 ekor pet pigeon, rescue pigeons. Diorang punya muse kot. Lukis diorang subject matter kan. Okay. The current one. And tapi every time aku lukis diorang is introspection of aku rasa macam tentang aku dan haiwan-haiwan ni yang aku treat as kids. So benda macam tu tau. So dia pun akan berubah-ubah juga. Maybe the next thing benda lain kan. Okay. Jadi sepanjang bang berkarya ni apa yang perubahan yang bang boleh rasa dari bang dulu MISM, arkitek semua tu, lepas tu jadi artis, apa yang perubahan main difference dari pemikiran aku rasa sebab until now aku still nak cari titik where okay, again being an artist aku rasa is a profession yang boleh buatkan kau jadi diri kau. Maksudnya kau tak payah nak letak fasad sangat kau ni sebagai orang lain. Sebab kalau kau buat macam tu, work kau takkan optimum dekat takat yang sepatutnya 100%. Sebab kata kau kena jadi orang lain. So kau kena jadi diri sendiri, and then only then kau boleh buat the best work. Tak kisahlah work kau bagus ke tak pada mata orang. But it's a profession yang buat aku sedar that you can be yourself. And it's macam jadi artis ni satu representation nak jadi seorang manusia secara honest. Yang kau ni apa? If kau psychopath ke, kau religious ke apa. So people can see that. Tapi some people use this as a facade untuk tunjuk sisi lain. Sebab manusia ni ada banyak sisi. Salah satu sisi satu sisi dia. Tapi at least kau jadi artis ni kau boleh jadi diri kau. Kalau aku jadi banker, depan orang aku treat orang as a customer. I'm a banker. Janji aku dapat buat kau ambil loan apa semua. Tapi behind, maybe aku tak ambil loan pun sebab aku tahu it doesn't work. Maybe aku tak suka. Tapi sebab kerja aku buat benda yang aku tak suka. Terpaksa bertopeng. Yes. So bila kau jadi artis, kau tak boleh buat macam tu sebenarnya. Sebab work kau akan, yes, kau boleh manipulate isu subject matter. Kalau sekarang tengah hot isu politik,
Suddenly artis yang tak pernah buat political issue as apa, orang kata subject matter, dia buat, dapat jual because of ni. Tapi maybe tu sebenarnya bukan dia, tapi dia ambil jump the bandwagon and buat juga. Join the hype. Join the hype. Maybe. Tapi kalau aku tak, so why aku nak kena sibuk buat juga. So aku still benda yang penting untuk aku itu yang aku buat. Simple. So sepanjang benda yang aku realise lah, sebab awal-awal masa kat bazar apa semua tu, aku buat benda yang orang expect, so aku nak jual. Kira masa make money. Masa fikir buat bazar tu memang tak fikir nak buah ke apa, tapi just ni boleh jual tak? Ni boleh jual tak? Yes, itu antara faktor yang kau tak lari aku buat bazar. Sebab aku bukan from art school. Aku bukannya macam belajar, nak kata that's the term self-taught lah. Self-taught term tu kuat dekat situ lah. Maknanya aku belajar daripada observation dan sebagainya. And then because aku from design main line, design always dia ada tu distinctive beza ni antara design and art ni. Okay. Design is always something yang kau buat, kau nak solve something based on a brief, based on a problem. Kau tak ada rumah, design rumah, so that kau boleh duduk kat rumah tu. Art is not kau buat untuk buat orang suka, buat orang rasa macam terkesima. Itu macam yes, dia orang boleh rasa tu, tapi kita tak boleh kawan. Dia boleh buat orang datang and orang question it. Orang atau orang tak suka. So art is something very subjective in a sense that instead of dia patut menyelesaikan sesuatu, dia sebenarnya menambah persoalan. Even for aku as an artist or audience. So tu beza dia. Bagi aku art sepatutnya benda yang boleh create something new, or create more questions, create more conditions. Bila tengok tu saja macam kenapa aku suka ni? Kadang orang persoal kau punya macam pemahaman kau tentang sesuatu. Bila orang tengok art, pementasan ke apa kan. Tapi design supposed to solve. And then kalau design tu doesn't work, kau buat rumah ni tak work, it's a failed design. Tapi kalau dalam art jarang kau dengar it's a failed art. Dia selalu habis kuat tak faham macam tu je. Atau art ni technically tak bagus. Curator kata ataupun dealer akan kata ni tak patut mahal macam ni. They compare to another artist. So last people in like curator, dealer dan sebagainya, they need all these terms, harga dan sebagainya just to fit to their condition of their career. Collectors dan sebagainya. But artist, bagi aku dia bebas daripada tu sebenarnya. But some artists they put themselves in those platform where aku kena buat work yang boleh jual, aku kena buat work yang kena ikut gallery ni, aku kena buat ni because of what. So sometimes kau still kena compromise just to make money, just to get opportunities. Tapi art wasn't supposed to be secara the core idea of art is that lah. The honesty in the art. Jadi ni bang dah, sebab dengar bang cerita ni teringat pula member nak buat buku, sebab dia kena, kalau nak tulis buku kau kena mention dengan penerbit. Jadi macam tu lah juga. Sama lah. Penerbit kata yalah macam ni, aku baca, okay, one of aku punya reference kalau kata muse kan, mangas. Kalau maybe unpopular opinion, bagi aku some of the mangas yang for the past 20-30 years aku consider them as mahakarya. Just because dia dalam bentuk kartun. Tapi kau imagine someone tulis manga for the past 25 years and still tak habis lagi. Order tu. Okay, so kau follow manga juga. So bila kau baca balik, kalau kau bagi orang tengok first episode anime dia, orang akan kata this is just another anime yang filled with funny moments or whatever, benda lawak. Kau baca manga, kau baca 1000 episodes and kau tahu it's more than that. It's about a lot of things derived by a lot of things that happen around the world, not just piracy. Betul. So aku inspired by how someone can do all that, and it's art. Kalau kau baca, kau just nak tengok the female character si seksi, itulah yang kau dapat. Tapi kalau kau baca dan kau nak cuba faham dia punya point of view on dia punya political views, on apa benda-benda yang dia buat, dia ni kan suka foreshadowing things, dan benda tu relate dengan plot-plot yang dia buat about
macam world government, void century, semua tu benda tu based on a lot of occurrence yang happen in the real world. So and then kau boleh faham point of view dia sebenarnya. So macam apa betul, apa salah. Dia selalu kaburkan benda tu. Dia kaburkan benda tu. So which is nice. And bagi aku tu, shit, this is literature. Tapi okey lah juga sebab pernah dengar satu interview one artist lah. Dia macam condemn bila comic book art ni dia downgrade sikit macam tu lah. Sikit. Like sama lah macam art, kau buat art tapi last orang fokus on the nudity. Sama juga, because at the end of the day, that's what art supposed to be. Kau tak boleh nak kata dia one absolute one straight line. like. It's not absolute. Kau buat art, kau tengah bercerita tentang condition semasa negara, tapi orang lebih kisah pasal the nudity dan sebagainya. Orang nampak tu je kan. So macam for this podcast aku tak boleh tunjuk inclination aku, fine, tapi in a general manner is sometimes people try to voice out something, tapi mesti ada orang opposite. Kau tak boleh puas hati semua orang. And art is terletak kat tengah-tengah tu. Faham. So bagi aku, kau tak suka manga ni because of certain elements, fine. That means kau just focus on those elements. Why kau tak tengok elemen lain yang actually kau boleh learn from. Contoh paling best is when the mangaka artist for Captain Tsubasa, kan dia buat macam mana Jepun sampai menang World Cup. Lepas tu under one interview dia kata actually Jepun dah produce dia pun Captain Tsubasa yang menang World Cup. Team Jepun ni, team football perempuan dia orang menang World Cup. Jadi dia buat based on that? No, not to say based on that. Kau imagine comic come first, tapi dia berjaya inspire a generation to work hard until they won World Cup. Dan walaupun bukan World Cup lelaki, World Cup perempuan, it's equivalent. So kau boleh nampak macam kita buat komik pasal apa, lawak apa, movie kita buat pasal apa. So sometimes kau as an artist tu we can talk about soal tanggungjawab pula. And as an artist, apa yang kau put out there, kau tak boleh kata kau buat ni because market ask you to produce it. Tapi bila kau buat lambakan or something, kau shape the society. Shape the mind. And then tapi semua tu subconscious lah sebenarnya. Tapi yang lawaknya kita cakap kau buat ni because of sekarang semua nak tengok Mak Rempit punya movie. This is maybe 10 years ago kan. Semua Mak Rempit movie keluar kan. Sebab audience nak tengok filem hantu je. Tapi tiba kau ada arwah Yasmin Ahmad buat movie pasal pasal convert, pasal multiracial relationship, and it's like a normal life of a person yang living in Malaysia. Buat movie pasal tu je, and movie sebenarnya cukup bagus, tapi kenapa tak ada pula orang nak ikut the trend pula? Kata kalau kau nak kata trend is what makes you produce certain type of movie. So that's why aku rasa macam artists or creatives ada tanggungjawab. What you put out there basically secara tak langsung shape how society perceive art itself. Sebab aku rasa the stigma yang paling lama is even before aku start jadi artis, orang kata artis tak boleh cari makan dan sebagainya. Orang kata macam artis, orang society tak appreciate artis shot sendiri, not on artis. Lepas tu kita blame society tak suka art, tak ada appreciation, tak go to gallery. Tapi if kau adalah orang dalam profession tu, kau kena create the bridge. Kau tak boleh expect society create the bridge for you. Betul. But then aku rasa kita banyak salahkan government, salahkan society, salahkan, that's how I would say lah. Dah baca artis yang ego gila-gila. Sometimes macam aku rasa it's fine, everyone ada personal choice. Everyone ada personal. Bagi aku just that maybe since this is a podcast and then it's recorded, and one day people to see it like in 10 years to come, orang akan cakap it's still happening, it's still relevant. 20 years ago it was an issue, now it's an issue. Lagi 30 tahun maybe it's still an issue. Still looking for what's the best way kan. Tapi it thrives lah. People 10 years ago it was so hard untuk aku even like macam nak cakap pasal aku rasa art patutnya buat apa, tapi I was not in a position to even go to
people and talk about it. Tapi sekarang aku rasa yes, maybe it's the right time to say it out loud. Like okay, explain lah kenapa sekarang ni banyak talk pasal benda ni sekarang ni. Because you know, macam you have young artists yang baru like 25, 26 tapi talk about these issues now. Back then takut semua, tak ada. Sembang kat mamak je. Okay. But now we are more open to talk about this. Tapi okay, like there are limits lah. Tapi aku rasa it's fine. Okay. Jadi bang dah layan macam-macam medium lah, daripada menulis puisi, menulis ni. Okay, on that. Jadi apa pendapat bang dengan yang dia sumbang makam dalam art lah bagi saya, macam geng muzik pun kalau metalhead akan lepak metalhead, jumpa hip hop tak boleh ngam sumbang. Kalau berart pun aku sebenarnya mula cuba nak faham bila kau list that word. And aku faham tu lah, aku faham where dia lepak geng buku hanya akan lepak dengan publisher dia je. Imagine aku sembang dengan benda ni with a few other people about this issue. And then we started to see people like yang sebelum ni hanya duduk kat dalam kelompok dia orang started to keluar. It's just need to happen by starting to have a conversation about this. Paling simple maybe dia tak melibatkan aku, tapi kau imagine set buku, set. Dia orang lepas event buku dia orang akan lepak mamak sembang buku je. But contoh tiba-tiba kalau artis macam aku datang, dia orang just akan ni artis. But then that's it. And then sembang pasal benda lain. And there's no sembang about collaboration at one point. Tapi there are people yang macam suddenly yang multidisiplin yang start, instead of kau just multidisiplin kau buat macam-macam, tapi kau tak instigate something. Tapi lama-lama tiba-tiba ada orang start instigate something. Orang start jom buat without budget. Oh wow. So contoh macam by chance how aku started dengan SOG, diorang buat music, aku buat design, aku buat ni. Aku jom letak satu painting ni biar orang macam apa hal ni painting ni. Kan? So and then they don't pay me, aku pun tak ada nak paksa. Aku just kata jangan dictate. I don't dictate your music, you don't dictate my design. And we agree on that, but let's collaborate. Let's put together. And then benda tu boleh menang award. Kau imagine like cover yang aku design for album Bahtera for Sekolah Orang Gila menang cover design terbaik AIM tahun 2016. And kau tahu kita orang competing Yuna, masa tu Faiza, but bila kau tengok cover dia orang portrait, gambar lah apa kan. So bila fikir balik, and then bila fikir kita orang bukan major label, tak ada label. Masa tu join sendiri punya ke? Actually kau boleh submit. Boleh. Okay. And they bid. And then bila nak ambil award tu aku pun tak ada. Aku kat Penang tengah gantung painting. Adik aku call Abang Jim nak ambil award tak besok? Diorang suruh datang. Tak pergi. But that's how, because bila kau buat something, kau buat for the work. Kau bukan pasal collaborate because kau boleh tackle new market. That's the problem. Okay, sebab for me creatives should be more excited about the work collaboration tu. Bukannya kau belum collaborate lagi kau dah fikir ni kita boleh tackle gang ni, kita boleh tackle market ni, kita boleh dapat dana ni. Dah fikir macam tu lah. So kau belum lagi work together, kau dah fikir collaboration ni kita boleh pergi ni, kita boleh buat tu, boleh buat ni. So macam kira just nampak collaborators tu as a stepping stone. Tak nampak macam kau collab dengan orang pun. So that's a problem sometimes. And tapi bagus juga bila kau put aside that the end game tu, kau enjoy the moment to collaborate. So macam aku suka lah bila contoh when Hafiz Hamzah yang buat suara, bila suddenly there's an issue where dia collaborate with a musician yang from Atta Angkasa, aku tak ingat nama dia, and dia produce an album. And so benda macam tu needs to happen tau, people needs to see macam macam ni boleh buat kan. Maybe dia orang main end game kita tak tahu apa yang dia nak tackle, tapi I bet they enjoy the process, they enjoy the working together, or maybe they hate it. Tapi bagi aku that's not the question lah. It's always about the making. Tapi key player bukan benda utamanya kena cari yang betul-betul ngam lah. Tapi nak cari ngam pun aku dah sebut sebab adik-adik maybe at one point diorang macam just dengar lah sebab aku abang. But aku rasa tak. Aku rasa they have their own decision.
Yeah. Diorang nak apa diorang nak, aku tahu apa yang aku nak juga, let's do this. Tapi okey lah sebab dah setting kau jangan dictate music kau sebab aku tahu aku tak ada music. Pemahaman. Tapi lawak album tu 7 lagu aku tulis lirik Nice. untuk diorang. So macam basically memang pure collaboration. Ada lagu yang aku tulis, ada design semua based on the certain songs, certain ni. Ada gambar yang diorang sendiri nak gambar ni. So we put, and then instead of aku sibuk ambil gambar sendiri, contoh masa tu ada budget, kita orang get Nadia J. Mafix tu bawa diorang ni pergi sampai ke Port Dickson. Wow. Ambil gambar apa semua. So kau collaborate, not necessarily collaborate, kau get other people involved. Maybe it's not even a collaboration, maknanya kau hire someone, right? Tapi kau get someone involved. So maybe it's not a form of collaboration, it's a form of involvement. So aku rasa another element is involvement. Macam walaupun kau part of the ecosystem, walaupun kau tak contribute work ke apa, tapi how are you involved with that ecosystem? So macam ni benda yang kita kena talk jugalah bagi aku. Macam orang-orang macam involvement kau apa? So aku dengar juga J Tuan sembang dekat Indonesia. Dia orang punya community kebanyakan yang macam tu. Dia orang network ni lepas tu. Yang tu dia kata tak ada kat Malaysia yang tu. Yes. Yang tu kurang yang Malaysia. Actually ada tapi kurang. Aku boleh cakap ada sebab contoh a small community yang kita orang titik merah ni, and because kita orang semua different background. And then kita orang buat hal masing-masing and collaboration dengan mana-mana yang kau selesa, tapi kita orang bukan jenis macam contoh kalau kau buat exhibition yang balance laki dan perempuan punya exhibition, ataupun kau buat exhibition semua artis perempuan, kau canang ke ini semua ni exhibition all women artist. So kalau and then jadi main point dia, orang dah it's an exhibition, so kau pergi the exhibition because kau nak support gerakan dan sebagainya. Tapi shouldn't it be like normalized? Kau buat je. Bukannya yes kau maybe boleh cakap in press release ke apa, tapi the main thing is kau nak push the work. Kau tak nak benda tu dikaburkan dengan the issue of how artis perempuan kurang pendedahan. Tapi bila kau buatlah balance number, kau tak payah nak ni. So biar to a point people nampak actually tak ada problem. It's just that you just need to do it. Bukannya bila ada problem kau buat and kau cakap kau tengah menyelesaikan masalah. Itu antara benda-benda sometimes it needs to happen. You need to work. Kalau orang keep on tanya aku apa yang penting dalam art making, buat saja dulu. Sama ada kau buat salah ke betul ke. Kalau kau buat, then kalau kau buat salah, kau tahu kau buat salah. Daripada kau tak buat, tak tahu langsung. tak tahu langsung. So tapi yang tu dia benda ni agak tertarik lah sebab dah sembang dengan Bang Jeffrey. Background science ke pemikir filem. Sembang dengan Pami sama juga, master in applied science. Jadi lukis je. Jadi benda yang aku nampak daripada dulu, people dah start cross. People dah start cross, dan kenapa benda tu still jadi masalah? Bukan jadi masalah, orang still fikir science is the only way. Sampai sekarang, sampai batch saya pun macam tu. Science is the only way. I mean that the better way, is it? Like macam bila kat education, you have to be an engineer, you have to be an lawyer, you have to be that form of person. Tapi sebab kalau macam situasi bang, memang sebab parent bang nak imbangkan dua tu. Ya, kebetulan lah. Tapi bapak aku sebenarnya nak aku jadi engineer. Kenapa? Okay, putting aside that one yang macam kau akan sembang lagi 1 jam just on education. Betul. But yang apa aku boleh perasan, sometimes kau need to be someone from another field to be able to see it first. Tengok dari orang luar dulu. Macam aku consider orang luar lah. Aku datang balai, aku tak kenal seorang pun. Aku tahu Yusof Ghani, Datin Muhyiddin sebab ada buku-buku kat rumah. Aku tahulah macam Rafiq Ghani, Jai. Aku pernah nampak buku-buku bapak aku ada simpanan. So itulah yang aku tahu. Aku tahu Kamal Sabran masa dia masih buat painting, dan sekarang dia buat experimental music dan sebagainya. So kau imagine, aku tak banyak pendedahan, tapi kau kena jadi someone from the outside to look. Bila kau keluar macam contoh, if you are art graduate, kau keluar kau dah duduk dalam terus. And then everything revolve around you already. Kau tak tengok benda tu dari sisi lain tau. And then bila kau tanya some of the artists, exhibition apa je yang kau pergi? And diorang just kata pergi exhibition lukisan je lah.
They don't care about photography, they don't care about graphic design punya exposition, they don't care about, maybe lah some of them go to gigs, exposed to music sebab yes, music is very lagi universal kan. So but then interest diorang last mati dekat visual art je. Visual art, fine art lah, bukan visual art lagi luas kan. Tapi aku as an orang luar, aku pernah buat animation, aku pernah buat architecture, dan aku rasa macam yes, this need to happen where kau kena start, maybe diorang kena keluar and masuk balik. Aku rasa, aku tak tahu. Itulah. Aku just nampak, aku maybe tak patut generalize the term of art graduate, sebab bagi aku sekarang art graduate sekarang lagi best in a sense that ada banyak school, ada banyak different macam orang kata school of thought lah, and then some of them from background yang berbeza-beza lah. So just wait another 10-20 years, aku rasa all these people yang sekarang baru start, and when they became the established ones, that's when the change akan datang. Orang buku dah dari sini. Sebab and benda ni kau kena bagi masa. Nak kata kita Malaysia lambat 30 years lah apalah, they not wrong. Because we just started. Like maybe the first generation painter still alive, yang balik dari Europe dan sebagainya. I think Udin still alive. Boleh tanya. So maknanya how new our art. Tapi juga saya mahu pasal benda ni sebab hari tu dengar talk dekat balai sini ni lah pasal Mustafa. Mustafa. Lepas tu time tu baru kenal anak alam. Time tu lah baru macam kau first exposure tentang anak alam. Time tu macam what the hell, tahun 70-an pun dah ada guru macam ni. Tapi why does it stop? Yang tu yang macam jam. Because at the end of the day, there's always based on one person punya ideology, like try to like bring things together, you know. Kalau dia stop, kalau orang yang patut sambung or patut continue tak ada the same energy kehendak or same, orang kata your aspiration, the same aspiration, it will stop. And then after 40-50 years we still want to talk about it as benda tu macam it was like that, but why can't we start another one? Tentu saya sampai sekarang kenapa tak saya dengar tu macam kenapa sekarang ni tak ada lagi benda tu. Kalau tak ada then fine, sebab we have new collectives, new groups, and dia tengah bercambah sekarang. But kolektif dia hidup dan mati. Biasa dia akan macam some 3 tahun then they cannot. Macam just tengoklah berapa lama, sebab benda memang everything is not meant to be like exist forever pun. So kan itu dapat dia kan, lebih tepat. Tapi macam contoh the best collective in terms of artist line up, macam Mata Hati pun after 10 years they more than 10 years aku rasa, 20 years ke apa dia orang bubar. Tapi dia orang bagi alasan kata because they achieve their objectives. Dah achieve, then nak buat apa lagi, bubar. Kan, so just harap next generation akan tambung. And then also kolektif tu dia bila saya bawa pasal kolektif, another topik yang boleh elaborate. Sebab kolektif ni tertubuh pasal apa? Is it practical reason atau memang pasal kolektif tertubuh sebab semua nak kongsi studio, nak jimat duit? Practical reason. Ataupun memang ideologi kau nak buat benda yang sama, macam Punk Rock Sulap. They have the same aspiration nak buat. Tapi key people dalam tu, maybe once these key people stop, maybe they will stop. Macam kolektif kita orang, it was out of practical reason, tapi lama-lama it became like a platform where the transfer of knowledge among each other can happen. Walaupun half of us macam tak aktif, tapi the other half and the new recruits akan try to make it alive lah. Tapi aku boleh imagine what if aku dah tak ada, because aku yang run kolektif ni. Tapi kalau aku tak ada, aku tak sure yang sanggup bukan tak. Diorang will they run it the same way or not? Or maybe masa tu aku dah kena let go dah. Or kalau dia bubar lah. Cannot be too precious about it. Tapi jadi lawak juga kalau after 50 years you still want to talk about back then we were like why not we focus on now? Best juga sebab itu baru kenal benda-benda tu, baru tahu sebelum ni pun duduk lepak kat Ipoh pun baru tahu yang pasal projek Rabak kolektif apa semua tu. Lagi lama. And then they started as what? Macam-macam diorang. Dia bila Jezwan start nak jadi artist curator, tu now dia jadi lagi
lagi diorang dah pergi mana-mana dah semua. So at one point diorang fokus on diorang punya buku. At one point dia fokus on diorang punya performance lah apa kan. Macam tapi best dia sebab diorang semua lain-lain. And Jizwan came from DIY punya underground scene juga. Yeah. And sometimes benda tu yang aku boleh macam resonate dengan dia. Sebab kita orang start lebih kurang macam yang sama. Dia dengan muzik dia. Dia band dengan dia. muzik So band dia. bila kau berband, kau berkomuniti. Bila Yeah. kau berkomuniti, kau faham the kepentingan like macam yang aku cakap tadi tu. It's not about collaboration but it's about involvement. Kau sudi tak Be part of tegur something. ni. Walaupun maybe kau just follower. But everyone starts like that. Jadi last lah ni. Okay. Mungkin lah last, tak tahulah. Explanation in art sebarang perlu tak? Sebab kadang-kadang saya dengar macam explanation perlulah kadang untuk orang yang orang nak teringin nak faham, tapi pada waktu sama ada setengah benda boleh dibiarkan tak faham saja. Dia banyak level and aspect lah, and tengok pada artis dan work tu juga. Macam kebetulan the past 1 month in different interviews or podcast soalan yang sama keluar. Oh ya. Dengan BFM and also dengan Malaysian Age for simulacrum exhibition lah. So soalan yang sama, kalau aku jawapan yang sama lah, which is artis kena let go explanation tu sometimes. Kau tak payah explain sangat. Some artwork the best is kau just letak a good title for them to get the key. And diorang sendiri buka pintu and faham sendiri. Aku rasa maybe that's the best way. Tapi on academic level, on curation level, yes, kau kena explain. Sebab how to find balance between explain dan tak explain tu. Macam maybe kau just, bagi aku, kau letak pembayang-pembayang lah. Dalam your work tu. Exhibition on explanation. Kau tak payah sembang panjang lah. Tak payah buat buku lah. Biarlah maybe in 10 years time people buat buku pasal your work, fine. Tapi kalau kau buat painting, lepas tu kau nak tulis buku pasal painting kau tu, baik kau jadi penulis juga. Betul. Unless layan dulu. Layan dulu, yes. Tapi aku rasa kau boleh explain. Macam aku guna explanation as a medium untuk aku connect dengan orang. Okay. So rather than aku explain panjang-panjang kat caption, people baca and people don't have to come to me, aku letak sikit. But if they want to know, they ask me, then aku guna platform bercakap tu as a aku akan explain, and it became like how aku connect with that person. And how aku explain also depending on kau as a person lah. Kalau kau tanya aku secara kasar, takkan aku nak explain. So macam jadi dia lebih jadi personal lah. jadi personal. So explanation tu penting lah, especially macam abstract work. Abstract work memang. Kalau kau tak nak explain sampai tahap dia tak faham, tak apalah. Sebab abstract work is always a reflection on the audience sebenarnya. Oh betul lah. Okay. Apa yang kau nampak? Kalau kau nampak it's nothing lah, because maybe your intellect or your experience tak resonate with that. Teringat satu dekat dalam balai ni ada satu gambar putih saja, blank canvas tajuk dia. Dia benda macam tu lah. Sebab kau boleh tengok dia as a start, something it represent something. Kalau aku tengok dia, this is the moment before aku melukis. Alright. Dia nampak the itu excitement apa, but it starts with nothing. Why not? Okay. But kalau orang macam apa ni blank, apa ni 10,000 tak salah juga. Ya kan. Sebab abstract work or conceptual work, dia best sebab dia akan buat orang jadi, audience jadi ni lah, resah. Okay. Boleh faham tu. Jadi cukup sejam dah. Dah ada. Rasa lama. Nice. So ada kata-kata akhir. Okay, for artists, creatives, whether you new or old, try not to give up, no matter like macam like we never know if another pandemic hits in our lifetime, who knows. Tapi macam whatever happening dekat our world, aku just rasa sometimes it's important artists always have that introspection. Aku rasa tu penting jugalah, which kau always kena ada that conversation dengan diri sendiri, but don't forget about your surrounding people, other people. Macam you don't live alone.
Yeah. As a person kau duduk kat dunia yang ada orang lain. So aku rasa yes, jangan give up and be considerate. Macam apa yang jadi dekat Jepun lah, Hikikimori semua tu. Hikikimori kat Jepun yang duduk seorang-seorang semua. Ya, itu. Aku try lah buat benda macam tu. Because aku rasa human at its best is when you together. Right. Or Untuk you do things for someone else. Itu explain bang suka collab kan. Nice. Yeah, I mean kau patut enjoy the moment. Macam baru ni aku buat sharing online. The topic is random je. Tiba-tiba aku cakap pasal the only thing that people cannot take from you as a creative or artist is the experience when you do it. People can buy your work. People can own. People can curi artwork kau or misuse it. Yeah. Tapi they cannot curi the experience when kau buat. Oh, nice. So sama lah collaboration. Okay. Right. Jadi dah cukup sejam. Jadi terima kasih dekat korang yang tengok podcast ni atau dengar podcast ni. Dan jangan lupa like, subscribe dan share. Minta maaf kalau ada salah ke apa benda ke yang korang dengar ni. Jadi yang tu saja. Terima kasih. Bye bye. Alright.